Terima kasih Puan Azrina. Selamat pagi semua. Saya Wong Ming Kui, pegawai sains mikrobiologi dari HSN9. Tajuk saya hari ini Biostatistic Revisited, Practical Insight from the MLS. Untuk pengetahuan semua, ini bukan satu kelas biostatistik ya. Saya tak akan dalam perkongsian saya hari ini, kita tak akan belajar teori-teori biostatistik ya. So jangan risau kalau ada yang sudah lupa biostatistik punya formula apa semua, jangan risaulah. Kita takkan go through all the formula hari ini. Instead apa yang saya akan ambil, approach saya hari ini adalah kita cuba tengok bagaimana kita boleh apply ilmu biostatistik kita ni dalam kerja-kerja seharian kita. Okay. Again, I assume semua orang ada some basic in biostatistik. Tapi kalau tidak ada, saya cuba pemudahkan. Saya cuba pemudahkan teori-teori biostatistik tu, so that it is practical kepada kerja kita setiap hari lah. Okay. Untuk itu kita mulakan dengan satu quiz yang sangat mudah, jangan risau. Again, soalan dia pun mudah saja. Ada pilihan jawapan juga. Confidence interval. Apakah itu confidence interval? Ada dua pilihan jawapan sini ya. Pilihan A 95% CI means that there is a 95% probability that the population sekejap saya turn on laser dulu. Okay, a 95% CI means that there is a 95% probability that the population mean is within the given interval. Pilihan B, a 95% CI means that there is a 95% probability that the interval contains the population mean. Kedua-dua pilihan ni lebih kurang sama kan kalau kita tengok sekali imbas. Tapi sebenarnya teori di belakangnya sangat jauh berbeza. So kita cuba, kalau siapa nak cuba boleh cuba jawab dulu quiz ini. Kamu simpan dulu jawapan kamu. Nanti kita go to mana satu jawapan yang betul, A ataupun B. Kita tengok sekejap lagi. So mula-mula kita biasa dalam biostatistik kita akan mulakan dengan data collection. Dan dalam makmal kita actually hampir kerja-kerja data collection ni kiranya adalah rutin kita setiap hari sebenarnya. Semasa kita buat method validation ataupun masa kita monitor QC, itu semua sebenarnya kita sedang collect data. Banyak data yang kita collect setiap hari sebenarnya. Dan data ni sebenarnya sangat penting lah untuk kita lihat performance makmal kita. So ada beberapa keadaan, ada beberapa senario tentang data collection. Senario yang paling senang, kita tengok sini. Sampel mungkin satu sampel, single, ataupun multiple sampel, berbagai sampel. Dan measurement pun sama, measurement mungkin boleh jadi single measurement ataupun repeated measurement. Kita tengok, kalau sampel dia satu sahaja dan measurement dia pun single measurement, sebenarnya apakah yang kita buat di sini? We are testing the patient's specimen. So setiap kali kita produce keputusan untuk patients, untuk spesimen pesakit, sebenarnya kita ada satu data di sini. Dan data ini adalah dalam bentuk single specimen, single measurement. Okay. Untuk IQC monitoring pula, internal QC monitoring, sampel dia mungkin lebih dari satu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok betul-betul, QC sampel tu sebenarnya pun satu je. High QC tidak anggap dia satu. Low QC satu juga.
So sebenarnya single sample, tapi kita monitor dia repeatedly. Di sini kita buat repeated measurement, repeated IQC. So mungkin kita buat hari-hari, setiap hari. So setiap hari ada satu point data. Okay. Kalau lab yang sangat sibuk, yang mereka buat IQC 2 kali sehari, every 12 hours, 2 kali sehari, then dia ada 2 point data setiap hari. So ini kita panggilnya single sample but repeated measurement. Okay. Then kita ada juga buat eksperimen seperti method validation. Dan kalau masa kita buat method validation tanpa replication, kita sebenarnya dalam senario ini ya, okay, dia multiple sample. Masa kita buat method validation, kita mesti guna berbagai jenis sampel. Sampel dari mungkin pesakit yang berbeza, sampel dari bacaan QC yang berbeza. So dia adalah multiple sample. Tapi kita selalunya hanya buat single measurement. So kalau dan kita panggil ni MV, method validation without replication. Tapi ada juga method validation yang kita buat kita replicate dia. Okay, so kita panggil ni MV with replication. So ini adalah sample, multiple sample dan repeated measurement. So MV with replication. So bila kita ada banyak-banyak sampel ni, kita perlu present, kita perlu present data kita. Bagaimana kita nak present data kita. So sebelum saya saya present tentang data presentation, kita lihat dulu ada satu konsep yang agak penting di sini, iaitu probability distribution. Kita tengok ni ya. Contoh yang saya gunakan di sini adalah katakanlah kita guna bacaan hepatitis B surface antigen untuk 1,000 patient. Ini cuma satu contoh 1,000 patient. So sini ada 1,000 sampel, N sama dengan 1,000 dan setiap patient tu kita plotkan. Graf ini, I believe most of you masih ingat lah kan. Graf ini kita panggil ni ialah histogram. So graf histogram ni adalah dia kita guna graf histogram ni sebab dia adalah satu jenis graf yang kira sangat mudah untuk kita present data kita. Dan teori dia, probability distribution di sini menyatakan bahawa data kita ni bertaburan normal. Taburan. So setiap distribution, probability distribution, dia ada parameter dia. Parameter yang kita gunakan untuk characterize distribution tu. So untuk taburan normal, normal distribution, dia hanya ada 2 parameter. Parameter yang pertama ialah mean. Ni ya, mean. So mean untuk taburan ini menunjukkan bahawa dia menunjukkan central tendency, di mana titik tengah dia, di mana central tendency dia di sini. Adakah di sini mean ialah 0.612. So ini ialah central tendency dia. So ini berarti semua data-data ni bertaburan di sekeliling nilai ini. Seterusnya, parameter yang kedua untuk normal distribution ialah variance. Tapi untuk variance kita selalu biasanya kita gunakan standard deviation SD. Simbol sigma ni ya. So SD, apa maksud SD ya? Ini ialah SD. SD menunjukkan spread of the distribution. Adakah distribution tu sangat lebar ataupun sangat kurus? So distribution spread ni satu lagi kita panggil kalau spread tu besar, spread tu sangat lebar, artinya dia variance tu sangat besar. Variance besar artinya kita titik how to say
julat nilai minimum dengan maksimum ni, julat ini sangat luas. Okay? Dan kalau variance tu sangat kecil, so julat ini jadi makin kecil, variance tu jadi kecil. Katakan variance tu di sini dengan di sini. So kita kata distribution ni sangat kurus. Sangat kurus. Kalau distribution yang kurus berarti dia sangat fokus. Dia center, dia sangat mendekati central tendency dia. Okay? So dalam Cik dah sampai ke? ya. Cik. Okay, saya teruskan di sini. So untuk distribution, probability distribution, sebenarnya ada banyak jenis probability distribution. Okay, yang kita paling familiar yang inilah. Okay, normal ataupun mereka panggil Gaussian probability distribution, normal distribution yang ini. So ramai yang kalau banyak buat research, I think most of you mesti pernah dengar tentang student T distribution ataupun chi-square distribution. Right? Dan sebelum ni mungkin masa sekolah dulu kita ada belajar pasal Poisson distribution, binomial distribution, Bernoulli distribution dengan uniform distribution. So ini semua distribution, ini semua ni sebenarnya in practice kita menggunakan semua distribution ni dalam kerja harian kita. Cuma kita selalu tak sedar dan quite often kita hanya ingat tentang normal distribution. Okay. So kita teruskan dengan satu lagi konsep yang sangat penting dalam biostatistik. Kita panggil ni coverage. Adapun satu nama lain yang mungkin ramai orang familiar, yang inilah nama dia, 3 sigma rule. 3 sigma rule. Coverage ataupun 3 sigma rule. Kita tengok di sini ya. Distribution yang sama dengan tadi ya. Ini distribution yang sama. Cuma saya gunakan density sekarang. Saya di sini graf ini bukan lagi kita panggil ini bukan lagi graf histogram. Ini ialah graf probability density ya. PDF. Graph density ini area under the curve, luas kawasan di bawah curve ini adalah probability. Okay, so itu teori saja. Saya tak mau mengelirukan anda semua dengan teori-teori ini. Tapi basically ini ialah probability lah kita anggapnya. Luas ini ialah probability. Dan kita tahu titik tengah ni titik tengah ni ialah mean. Dan setiap garisan ini mewakili satu standard deviation. So ini ialah mean. Area ini ialah plus minus 1 standard deviation. Ini. Mean plus minus 1 standard deviation. Dan dalam teori coverage ataupun 3 sigma rule, kita akan kata mean plus minus 1 standard deviation. Julat ini, okay, kawasan ini, kawasan yang berada di sini, dia mewakili 68% daripada data kita. Itu yang kita panggil coverage. Seterusnya, mean plus minus 2 sigma. Ini kawasan ini pula, kawasan dari sini, ini 2 sigma. So, dari sini sampai semua nih kawasan di bawah graf. Dari sini sampai sini, kawasan di bawah graf nih, dia mewakili 95%, 95% daripada data kita. Okay. Dan seterusnya, 3 sigma. Mean plus minus 3 sigma sama dengan 9, tak dengar Dengar. Dengar ada semua boleh dengar tak Sebab ada sini, ada orang bagi tahu mereka tak boleh dengar. Saya dengar. Oh boleh. Okay, saya teruskan
Okay, last kali, Ming plus minus 3 sigma. Garisan ini ialah 3 sigma, garisan ini. Ini dia menandakan dari garisan ini dengan graf kita ni, kawasan ini mewakili 99.7% daripada data kita. So, inilah sebab dia kadang-kadang kita panggil coverage ini, kita panggil dia sebagai the 3 sigma rule sebab dia ada 3 sigma di situ. Plus 1 sigma, plus 2 sigma dengan plus 3 sigma. Mengapa coverage itu kita anggap coverage ini penting ya? Saya rasa mesti semua orang pernah dengar tentang benda ni kan. Measurement uncertainty, MU. Measurement uncertainty sebenarnya konsep dia agak senang. Konsep dia berkaitan terus dengan coverage. Konsep dia berkaitan terus dengan coverage. So saya bagi sedikit basic tentang measurement uncertainty. Saya rasa gambar ni semua orang pernah tengok kot. Kita cuba ukur panjang pensel. Ini katakan ini adalah panjang, ini adalah pensel dan ini adalah pembaris kita. Kita cuba waktu panjang pensel. So, pemerhati yang berbeza, dia akan dapat bacaan yang sedikit berbeza. Okay? So, seperti juga dalam makmal kita, bila kita buat satu ujian, kita akan ada banyak, kalau kita repeat, Dengar ni senyap ni. boleh dengar tak? Macam putus-putus. Ada putus. Sudah okey. So, saya sambung kan? Testing. Boleh saya sambung tak? Boleh dengar? Okey. Okey. Saya sambung saya ulang sikit tentang measurement uncertainty ya. Kalau ada yang termiss tadi. So measurement uncertainty dia berkaitan rapat dia berkait rapat dengan coverage. So kita tengok gambar ni tadi. So setiap kali kita buat measurement kita anggapkan sekarang kita berada dalam makmal kita. Bila kita repeat kita ukur satu spesimen, kita test satu spesimen. Setiap kali kita ukur, kita akan dapat bacaan yang slightly berbeza. Kita jarang kita dapat 100% keputusan yang sama kan. So dia slightly berbeza. Dan kalau kita plotkan bacaan-bacaan kita tu, katakan sekarang kita telah ambil katakan ini just satu example. Katakan kita ambil sekarang 1,000 kali. Kita test satu sampel sebanyak 1,000 kali. Dan kita plotkan data kita dalam bentuk graf ini. Dalam bentuk ni. Okay. Apabila kita plotkan ni, kita akan dapat satu taburan normal yang macam ni. Dan untuk measurement uncertainty, kita letak average sebagai 95%. Coverage kita letak sebagai 95%. So, artinya dari sini sampai sini. Dan daripada 3 sigma rule tadi, kita tahu bahawa untuk 95% kita perlu kita akan plus minus 2 sigma. So, nombor 2 ni, nilai 2 ni, kita panggil dia coverage factor. Dan 2 sigma inilah MU kita, measurement uncertainty kita. So, saya bagi explanation yang sangat-sangat simple di sini ya. Measurement uncertainty sebenarnya konsep dia sebenarnya mudah. Tapi in practice dia perlu banyak lagi consideration yang lain lah. Tapi dua sigma adalah kita pakai measurement uncertainty. Okay. Dua sigma.
Okey dah. Saya cuba kaitkan coverage tu dengan internal quality control kita. Internal quality control, IQC. Kalau kita tengok graf ini ya, kalau kita tengok graf sebelah kanan ni, saya rasa kalau kita plot, ini katakan ni adalah bacaan QC kita kan. Dan kita plot bacaan ni tiap hari. Soalnya yang nampak dalam graf LJ chart kita kan. Graf LJ kita tu macam ni lah. Kalau kita plot graf dia tiap hari. Katakan di sini saya gunakan 0 hingga 30 hari ya. So, saya cuba saya minta semua peserta di sini cuba bayangkan kalau graf ini kita plotkan secara kita bisa plot dalam bentuk yang berbeza dan kita tukar ini bukan mengikut hari tapi kita tukar part CX ini menjadi count, menjadi bilangan. So kita cuba plotkan berapa bilangan bacaan dalam kawasan ini, berapa bilangan bacaan dalam kawasan. So bila kita plotkan, kita dapati sebenarnya graf yang kita plotkan ini adalah sebenarnya satu graf histogram. Boleh ikut tak semua? So kalau kita pusingkan, kita rotate graf ini 90 degree to the anti-clockwise, kita akan dapat graf histogram sebenarnya. So sebenarnya IQC kita adalah sama dengan histogram ini. Dan dia sepatutnya bertaburan normal, normally distributed. So that's why bila kita kata apa-apa yang dalam lingkungan plus minus 3 sigma, plus minus 3 xt, dia bertaburan normal. So anything can happen malam ni dan kita anggap ini adalah normal. Apa-apa yang berlaku di luar 3 sigma, di luar sini, kita kata dia tak normal dan kita perlu troubleshoot lah. Itulah masa dia kita see lah. Okay. So next konsep yang seterusnya dalam biostatistik. Saya rasa ramai orang pun pernah dengar tentang dia. Law of large number. Law of large number. Dan law of large number, dia mempunyai satu lagi peraturan, satu lagi teorem yang kita panggil dia central limit theorem. Central limit theorem ni actually sebahagian daripada law of large number. Central limit theorem, CLT ni, dia sangat-sangat berguna juga kerja kita tiap hari. Apa yang dimasukkan di sini dengan law of large number atau CLT. Saya panggil short form adalah law of large number, saya just panggil dia LLN, dan central limit theorem saya panggil dia CLT ya. So katakan sekarang kita ada satu populasi di situ, population. So dalam population bilangan data dalam population tu kita anggap dia infinity lah, dan mean kita katakan adalah kosong. Mean kosong. Dan katakan sigma dia ialah 1. Standard deviation ialah 1. So bila mean plus minus 2 sigma, kita akan dapat populasi itu bacaan dia dalam negatif 2 hingga 2, positif 2. So ini ialah 95% coverage. Untuk populasi, confidence interval CI, dia tak berkaitan, not applicable untuk populasi. So next, katakan dari populasi ini kita ambil 10,000 spesimen, 10,000 spesimen. 10,000 spesimen, so N sama dengan 10,000. Mean kita tengok negatif 0.06. So dia sebenarnya sangat dekat dengan bacaan populasi ya. Standard deviation dia 0.988. Pun sangat dekat dengan bacaan populasi. Mu plus minus 2 sigma, 2 sigma, kita dapat negatif 1.982 hingga 1.97. Ini pun hampir sama dengan nilai populasi. 95% CI, dia menunjukkan di mana mean kita berada. So mean kita
kita suspect lah, kalau daripada 10,000 sampel ni, kita suspect mean kita, mean populasi berada dalam sini lah, 0.02, negatif 0.02 hingga 0.014. So betul lah. Mean dia dekat kosong kan. So ini betul lah. Tapi in practical, dalam praktis, kita tak boleh ambil 10,000. It's quite important. 10,000 tu sampel tu dia buat 10,000 bacaan. It's quite impossible. So apa yang berlaku, kita let's say, kita katakan kita ambil 30 sampel ataupun 30 bacaan. So N di sini ialah 30. Mean kita dapati 0.028. Dia agak dekat dengan mean populasi, tapi tidak berapa tepat dah. Ada berbeza sikit. Sigma tu agak dekat 0.974, quite close to the actual value. Mean plus minus 2 sigma pun sama juga. Dan last kali 95% CI. So ini pun betul jugalah. So dalam 30 sampel ni kita dapati mean populasi memang berada dalam jumlah inilah. So kalau ini satu eksperimen, kiranya eksperimen kita ni agak tepat lah. Tapi saya cuba introduce satu konsep baru. Bukan satu konsep baru lah. Sebenarnya semua orang, saya tahu benda ni, cuma orang mungkin tak mengaitkan. Instead of ambil 30 sampel secara individu, secara satu-satu, katakan kita buat 6 replication untuk 5 hari. 6 replication for 5 days. So, 6 kali 5. N dia 30 juga. N. 5 kali 6, 30. Kita tetap ada 30 bacaan. Tapi sekarang, dia sebenarnya hanya ada 6 sampel. Kita repeat selama 5 hari. Ataupun 6 replication untuk 5 hari. So 6 replication ni boleh jadi 6 sampel ataupun satu sampel tapi dibaca 6 kali sehari. Okay. Dan kita ambil ni mean of group mean. Kita dapati dia sangat dekat dengan mean populasi 0.07. Dia hampir sama dengan ini. Sigma dia of course lagi kecil lah. Mean plus minus 2 sigma pun sama juga, dia sangat kecil. 95% CI dia lagi kecil dari 30 sampel. So bila kita compare dua ni, kita dapati kalau kita buat ini, kalau kita nak estimate mean, kita nak estimate population mean, cara ini sebenarnya lebih sesuai. Dan ini kesimpulan dia. Kalau kita nak cari mean, kita nak cari mean populasi. Kalau kamu banyak duit, bolehlah buat 10,000 bacaan. So then you akan dapat estimate. Ini bacaan mean. Tapi kalau kamu tak boleh repeat, and in practice adalah lebih baik kalau target kita ialah mean population mean. Ni apa juga nilai apa juga dengan populasi. Mean populasi. Tapi stigma mesti ingat, kalau kita target kita ialah kita nak estimate nilai standard deviation untuk mean populasi ialah 1. 10,000 bacaan kita dapat ni. Kalau kita buat 30 bacaan kita dapat ni. So ini sangat dekat dengan ni. Tapi eksperimen ini time 5 ni dia tak sesuai kalau target kita, kalau kita nak estimate standard deviation ini tak sesuai. Eksperimen ni hanya sesuai kalau target kita ialah kita nak estimate population mean. So di sini saya ada introduce sedikit tentang konsep confidence interval. So kita teruskan dengan ini CLT ataupun law of large number. So graf berwarna biru ni, ini ialah populasi. So, bila kita ambil 1,000 bacaan, 10,000 bacaan, kita dapat graf kuning. So dia lebih kurang sama kan.
dengan taburan populasi. So kita tak perlulah nak buat sampai 1 juta ke atau kita nak sampel semua orang. That's why kita kata kita boleh sampel dari populasi itu. Tapi again macam saya kata tadi, kalau kita gunakan kita lakukan eksperimen 6 times 5 tadi. Eksperimen 6 times 5 ni kita dapat graf ini. Perhatikan. Ini adalah satu graf yang sangat kurus. Artinya variance-nya sangat kecil. Variance-nya sangat kecil dan dia memang betul-betul dekat dengan central tendency dia memang betul pada population ni. Kita tengok satu lagi ya. Kita bandingkan ini pula sekarang. Ini ialah graf 30 bacaan. Ini adalah graf biru ni, graf berwarna biru ni ialah graf 30 bacaan. On the other hand, graf warna oranye ini adalah graf 6 kali 5. 6 times 5. 6 times 5 pun 30 bacaan juga. Tapi mengapa data dia begini jauh berbeza? So kalau kita nak estimate central tendency, kita nak guna ni. So graf ini jauh lebih bagus untuk kita estimate apakah nilai sebenar populasi, nilai mean yang sebenar untuk populasi. Okay? So inilah konsep yang kita panggil Central Limit Theorem, CLT. CLT ni sebenarnya sangat, is a very powerful concept. Okay, ini saya bagi satu contoh sajalah. Kadang-kadang data kita berbentuk begini ya, populasi, sampel kita kadang-kadang kita ambil sampel, let's say 1,000 sampel. 1,000 sampel kita tak pasti graf kita berbentuk begini. Dia ada banyak puncak. Kita panggil banyak puncak. Banyak peak. Okay? Dia berbentuk begini. Tapi bila kita eksperimen kita grupkan mereka, kita grupkan bacaan-bacaan kita dapati dia smooth. Data yang sama, bila kita grupkan dia jadi smooth. Dia jadi, ini adalah konsep CLT ya, Central Limit Theorem. Cuma kita perlu betul-betul faham apa sebenarnya konsep CLT ya. Kalau kita faham CLT ni kita boleh gunakan untuk kegunaan kita. So dia akan it's a strength lah. Dia satu kekuatan untuk kita. Tapi kalau kita salah guna, katakan sebenarnya data ini adalah data binomial. Data binomial of course dia ada banyak puncak. Tapi kamu normal, dia salah lah. Taburannya sebenarnya salah. So it's a weakness. So kalau kamu tak faham betul-betul konsep CLT ini, kamu salah guna dia jadi satu weakness lah. Okay, kita break sekejap lah. Bagi yang belum ambil kedatangan, cuba boleh scan ini ya, boleh scan QR code ni, dan register untuk ambil bacaan anda semua. Kita rehat, saya bagi masalah, bukan betul-betul rehat lah. Saya betul bagi masa untuk anda semua scan dulu benda ni untuk register kehadiran dulu. Kalau ada soalan boleh juga tanya. Cuma saya tak boleh nampak soalan dalam chat box dekat sini. So kalau ada yang nak bertanya boleh tanya terus. Adakah anda semua sudah scan benda ni? Kalau sudah saya teruskan dengan presentation saya. So last, bukanlah juga lah. Akhirnya kita sampai bahagian ni lah. Confidence interval, CI. Masih ingat tak quiz yang tadi itu? Okay. Quiz, apakah itu confidence interval? Soalan dia, apakah itu confidence interval? Ada dua pilihan jawaban. Pilihan A dengan jawapan A dengan jawapan B. Pilihan A, pilihan B. Untuk pilihan A, daripada presentation saya tadi, I hope anda semua dapat tangkap sebenarnya pilihan A ini adalah coverage. Dia bukan confidence interval. Definisi ini 95% coverage means it's a 95% probability that the population mean is within the given interval atau range.
So kalau coverage coverage ada nilai minimum dengan nilai maksimum. So bila nilai minimum maksimum coverage tu dia akan membawa arti 95% daripada 95% probability yang nilai mean populasi, nilai mean yang sebenar berada dalam julat itu. Okay? Nilai nilai mean. On the other hand, pilihan sebenarnya jawapan apakah itu confidence interval. So ini jawabannya. A 95% CI confidence interval means that there is a 95% probability that the interval contains the population mean. So ayat ni mungkin ada mengelirukan sikit. Kita tengok dari segi gambar raja pula. Gambar raja ni saya rasa semua orang pernah tengok kan. Ini selalu kamu akan nampak gambar raja ni masa tentang precision kan. Precision and accuracy. Dan ini yang kita kata, kalau kita buat banyak-banyak eksperimen, kita akan kata ini ialah benda ni ialah precise untuk ini. Dia precise and accurate. Di sini dia semua di tengah-tengah. Tapi kalau kita tengok ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk 5 gambar ni kita dapati dia precise juga. Cuma dia tak accurate. Dia precise tapi tak accurate. Untuk ini pula, ini kalau kita puratakan dia, I believe bacaan dia mungkin dekat di sini lah. So kita kata dia actually accurate tapi tak precise. So ini sebenarnya berkait rapat dengan konsep confidence interval. Untuk case inilah, katakan kita concentrate di sinilah, nilai mean populasi yang sebenar dia sudah fix. Dia di sini. So bila kita buat eksperimen dan kita dapati CI kita berada dalam kawasan ini, CI kita. So either CI kita mengandungi nilai sebenar populasi ataupun tidak. Itu je. So dia tidak bererti bila kita buat eksperimen kita ni, dia nilai mean sebenar populasi dia tidak beralih ke sini ya. Nilai sebenar populasi tetap di sini. Cuma adakah betul tidak? Adakah kita berjaya estimate nilai mean? Again, dalam cara yang saya cuba present dalam satu lagi cara yang berbeza. Katakan ini ialah populasi kita. This is the population. Populasi kita adalah dia mempunyai nilai mean di sini. Mu dekat sini. So katakan sekarang kita buat 20 kali 20 eksperimen lah. Kita buat 20 atau hingga 20. Itu kita dapat datanya. Untuk eksperimen 2 kita dapat datanya. Untuk eksperimen yang ketiga kita dapat datanya. So setiap data ini, daripada data ini, kita kirakan confidence interval dia. So simbol ini ya mewakili CI kita, confidence interval kita. Ini CI. Dalam case yang pertama ni sekarang saya gunakan simple sikit, kita guna 50% CI, 50% CI. Dan kita tengok apa sebenarnya maksudnya 50% CI. 50% bahawa 20 eksperimen ni hanya ada 10 CI ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 CI yang mengandungi nilai mean. Nilai mean populasi. 10 CI je. Okay. 10 out of 20 experiment produce CI that contain the value mu. Biasanya kita selalu sebut pasal 95% CI. 95, kalau 95% kita akan dapati CI kita tu jadi besar, CI kita akan jadi besar. So kita akan dapati
19 daripada 20 eksperimen produce CI that contain the value mean. So 95% ni sebenarnya merujuk kepada bilangan eksperimen yang yang betul lah kadang-kadang. So 19 eksperimen daripada 20 eksperimen akan produce CI yang mempunyai mean. Dia bukan probability ya, tak ada konsep probability di sini. Sebab nilai ini tak berubah. Nilai ini fix. Cuma kita tak tahu apa sebenarnya nilai dia. Okay. So, mengapa kita perlu belajar tentang CI? So, method comparison. Ini satu kaedah yang agak biasa kita buat dalam lab kan. Kadang-kadang kita ada dua method lah. Method A dengan method B. Method A dan method B, kita run banyak-banyak bacaan. Sampel yang sama kita buat sampel yang sama kita dapat bacaan 15. Dekat method B kita pun dapat 15. Sampel yang kedua kita ambil bacaan dekat 25. Kita dapat bacaan method A 20 dekat sini 25. Untuk method B kita pun dapat 25. So daripada bacaan ni kita plotkan method A lawan method B. Kita dapat satu graf ni. So bila kita dapat graf ni, kita boleh produce satu, kita panggil equation lah, regression equation material. Y dengan 0.1 plus 0.9 X. Ini X lah, ini X. Ini Y ya. Daripada CI kita boleh dapati slope lah. Slope. Kecerunan untuk graf ni. Kecerunan graf ni 0.99. Dia boleh berada dalam julat ni 0.96 hingga ke 1.02. Intercept pula pindasan lah, yang ini bahagian ini. Intercept pula berada dalam bacaan negatif 0.3 hingga 0.89. So apa maksud semua nilai-nilai ini ya? Kalau method A dengan method B adalah sama, dia produce keputusan yang sama. Dan method A, kalau method A keluar result 20, method B pun sepatutnya keluar result 20. Artinya, slope dia mesti 1. Pindasan dia mesti kosong. Tak boleh ada. So, bila kita panjangkan ke sini, pindasan dia mesti kosong. So, kalau untuk slope, 95% CI of slope dekat sini, dan ini ialah CI dia, dari sini sampai ke sini. So, kalau CI ini mempunyai nilai 1, dan kita kata, kita refer balik graf ini, kita katakan method A dengan method B is proportional. So, masa buat method comparison, kita perlu kata, adakah method A dengan method B is proportional or not? So, kita kata method A dengan method B adalah proportional kalau slope dia ialah 1. Ini. So, ini CI dia. So, slope dia boleh jadi 1. So, kalau slope dia boleh jadi 1, then method A and method B is proportional. Next, kita tengok 95% of CI of intercept. Again, kalau intercept ni menunjukkan bias A dengan B. Systematic difference. Systematic difference. Ataupun kita panggil bias. So, adakah kalau CI, lower limit untuk CI dengan upper limit untuk CI mengandungi nilai kosong. Ini ini bermaksud method A dengan method B tidak ada systematic difference. Tak ada bias. Sebab dia boleh jadi kosong. Ada bias. So dalam case ini, method A and method B is comparable. Kita katakan rumus kesimpulan kita ialah A and B is comparable. So inilah method comparison. Okay. Next kita cuba tengok log to log verification. Log to log verification. Log to log verification pun sama ya. Kita katakan kita ada 20 sampel. 20 sampel kita run pada method kita run dengan log A katakan. So katakan graf so log A kita dapati ini ialah taburan data untuk 20 sampel yang kita gunakan tu. Ini taburan dia. Kemudian kita run sampel 20 sampel yang sama tu kita gunakan log B.
So log B, kita produce graf ini pula. Graf warna merah ni, log B. Lepas tu kita kirakan CI dia. So ini ialah CI untuk log A. Ini ialah CI untuk log B. So kalau mereka overlap, artinya log A dengan log B, if ada log verification successful lah. Log A dengan log B adalah sama. Log A dan log B produce result yang sama. Itu kesimpulan untuk log to log verification. And actually, with that, ini adalah ini sudah menghujung presentation saya. So, di sini saya cuma kongsikan sebenarnya statistik sangat berguna. Mungkin banyak orang tak perasan kegunaan dia dalam kerja-kerja harian kita. So ini saya bagi satu link lah, link ke untuk nota lah kiranya untuk presentation saya ini. Kamu boleh pergi ini, sensitivity settings, statistic visitor. Oh, ini link yang meminta lagi. Ini link bagian. Terima kasih.